Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sejahtera. Bertemu lagi kita pada hari ini dalam pembelajaran di alam maya bersama saya, Cikgu Hani, yang akan menerangkan secara terperinci berkenaan subjek fizik masih lagi dalam topik kedua, iaitu daya dan gerakan, tapi pada hari ini kita akan fokus berkenaan dengan daya. Jadi, cikgu harap semua pelajar telah bersedia dengan modul April yang telah disediakan oleh pihak Master Maths. Jadi, sebelum kita meneruskan pembelajaran, cikgu akan menjelaskan sedikit proses pembelajaran kita, iaitu pada 15 minit pertama ni, cikgu akan memberikan penerangan berkenaan subtopik daya. Kemudian, kita akan meneruskan dengan latihan, dan sekiranya ada mana-mana latihan yang tak sempat untuk kita bincang pada hari ini, cikgu akan kumpulkan soalan untuk cikgu berikan jawapan selewat-lewatnya pada hari esok. Okey, tapi cikgu harap kita berjaya untuk menyelesaikan semua soalan pada hari ini. Okey, pertama sekali, semua pelajar boleh buka modul April pada slide ke-10. Okey, berkenaan dengan topik daya. Daya. Apa itu daya? Daya ni adalah satu benda yang kita tak dapat lihat dan tak dapat nak rasa. Tapi kita boleh nampak kesan dia. Okey. Boleh imagine tak apa kesan daya ni? Okey, sebelum kita pergi kepada kesan daya, cikgu nak awak semua tahu daya ni terbahagi kepada dua, iaitu daya seimbang dan juga daya tak seimbang. Okey, daya seimbang. Keseimbangan daya. Jadi, sesuatu keseimbangan daya ni akan tercapai apabila paduan beberapa daya yang bertindak ke atasnya adalah sifar. Apa maksud dia sifar? Maksudnya sekarang ni, okey, apabila keseimbangan daya dicapai, tiada daya bersih. Jadi kita memang tak dapat nak hitung daya bersih yang bertindak pada objek tu. Jadi contohnya awak tengok gambar kat situ. Pertama sekali gambar rajah cawan di atas meja. Jadi bila sesuatu objek tu kita tengok berada dalam keadaan pegun, maksudnya dekat situ tiada daya yang bertindak lah. Jadi dia akan berada dalam keadaan pegun ataupun sesuatu objek yang bergerak dengan hal laju seragam. Maksudnya apa? Okey, contohnya kita ambil kapal terbang tu. Jadi sekarang ni untuk kapal terbang dia ada daya angkat dan juga berat. Jadi sekarang ni maksudnya segitu, daya angkat dan daya berat dia adalah sama. Jadi bila sama, dia tak akan berada lebih tinggi ataupun tak akan berada lebih rendah. Jadi bila sesuatu objek tu bergerak dengan hal laju seragam, maksudnya di situ dia mengalami keseimbangan daya. Jadi kat situ daya seretan dan juga daya tujahan juga sama. Jadi bila sama, maka dia akan menghasilkan daya bersih kosong ataupun sifar. Berbeza dengan daya tidak seimbang. Jadi kat sini daya tidak seimbang ni, jika daya yang dikenalkan ke atas suatu objek adalah tidak seimbang, maka wujudlah satu daya bersih yang bertindak pada objek itu. Jadi daya bersih ni kita kenali sebagai daya paduan. Jadi ingat daya tidak seimbang ni juga dikenali sebagai daya paduan. Jadi ada satu daya paduan yang akan wujud di dalam satu pergerakan itu. Jadi daya yang dikenakan ke atas suatu objek ni, jadi bila daya tu tidak seimbang, maka dia akan mengubah pertama sekali saiz ataupun bentuk. Keadaan rehat tu akan berubah, hal laju, arah gerakan dan objek itu sendiri akan berubah. Okey, daya jisim dan pecutan ni sebenarnya adalah tercetus berdasarkan hukum Newton kedua. Okey, pelajar-pelajar, cikgu harap semua pelajar masih ingat lagi sebelum ni kita dah belajar berkenaan dengan hukum Newton pertama. Ingat tak bila? Bila kita belajar subtopik inersia. Jadi kat situ inersia dia menyatakan hukum Newton pertama. Jadi hukum Newton pertama menyatakan sesuatu objek tu dia akan cuba mengekalkan keadaan asal dia, sama ada bergerak ataupun dalam keadaan pegun. Jadi dia nak kekal pegun dan dia nak kekal bergerak. Jadi dekat situ dia akan menentang sebarang perubahan. Okey, kat sini kita belajar pula daripada
Daripada hukum Newton ni, kita akan cetuskan daya, jisim dan juga pecutan. Jadi berdasarkan hukum Newton kedua, dia menyatakan bahawa daya bersih berkadar terus dengan perubahan momentum. Jadi formula yang penting dalam subtopik daya ni adalah F bersamaan dengan MA, di mana F adalah daya paduan, M adalah jisim dan A apa? A adalah pecutan. Jadi kat sini, jadi ada dua formula. Satu lagi ni, dekat sini daripada F bersamaan MA ni akan tercetusnya formula A bersamaan dengan V tolak U dibahagi dengan masa, di mana kalau masih ingat lagi kita belajar sebelum ni berkenaan dengan momentum, V adalah hal laju akhir dan U adalah hal laju awal. Jadi di sini untuk kita cari pecutan, jadi kita kena tolak hal laju akhir ditolak dengan hal laju awal dibahagikan dengan masa, itulah pecutan. Okey. Jadi pecutan yang dihasilkan objek. Jadi ada dua syaratnya. Pertama sekali, pecutan yang dihasilkan oleh objek adalah berkadar langsung dengan magnitud daya yang dikenakan. Jadi sekarang ni dia berkadar terus. Jadi semakin tinggi pecutan, semakin tinggi daya yang dihasilkan, ataupun berkadar songsang dengan jisim objek. Jadi sekarang ni semakin tinggi jisim, semakin tinggi pecutan, semakin rendah jisim. Sebab tu dah dibahagikan 1 bahagi dengan M. Jadi berkadar songsang dengan jisim. Okey, dan akhir sekali awak kena tahu adalah arah pecutan sama dengan arah daya. Okey, seterusnya kita pergi kepada contoh. Contoh pertama. Okey, sebuah kotak berjisim 100 kg diletakkan di atas lantai yang licin dengan daya F. Kita tak tahu berapa daya dia. Okey, sekarang dia kata jika F ni bersamaan dengan daya yang ditarik ni adalah 200 Newton. Kirakan pecutan objek, itu kotak ini. Okey, macam mana kita nak kira pecutan dia? Kita kena ingat tahu. Jadi seperti yang cikgu yang cakap tadi, F bersamaan dengan MA. Jadi di sini kita dah tahu F tadi adalah 200 Newton dan jisimnya adalah 100 kg. Jadi untuk kita dapatkan nilai pecutan, maksudnya sekarang A bersamaan dengan daya dibahagi dengan jisim. Jadi bahagikan 200 dengan 100, maka kita akan dapat hasilnya iaitu 2 meter per saat kuasa 2. Okey, sekarang ni kita pergi kepada soalan kedua. Jika halaju objek itu berubah daripada pegun menjadi 15 meter per saat dalam 10 saat. Jadi sekarang ni dia bagi masa apabila dikenakan satu daya. Berapakah daya yang dikenakan itu? Jadi dia nak tahu berapa daya yang dikenakan. Jadi sebelum tu, kita first kali kita tahu F bersamaan dengan MA. Jadi kalau kita nak tahu daya, kita mesti tahu jisim dan juga pecutan dia. Jadi first kali pecutan tak ada kat sini. Bila tak ada pecutan, jadi kita mesti cari berapa pecutan dia dulu. Okey, jadi pecutan dia kita tahu tadi A bersamaan V tolak U, iaitu hal laju akhir tolak hal laju awal bahagi dengan masa yang diambil. Jadi kita tahu hal laju akhir dia adalah 15 meter per saat dan dia bergerak daripada pegun. Jadi bila pegun maksudnya dari keadaan tidak bergerak. Okey, jadi sekarang ni dalam masa 10 saat. Jadi kita tolak 15 tolak kosong dibahagi dengan 10, maka kita akan dapat jawapan dia 15 meter per saat kuasa 2. Okey, jadi sekarang ni bila kita dah dapat pecutan, barulah kita boleh masukkan dalam formula F bersamaan dengan A, M darab A, iaitu jisim darab pecutan yang kita kira tadi. Jadi sekarang ni 100 didarab dengan pecutan dia iaitu 1.5, maka kita akan dapat daya yang dikenakan sebanyak 150 Newton. Okey, kalau tadi dia tidak melibatkan daya geseran, sekarang ni kita tengok pula macam mana, apa pula yang berlaku sekiranya sesuatu gerakan tu melibatkan geseran.
Okey, kita tengok contoh ni. Contoh ni adalah sebuah kotak berjisim 5 kg bergerak dengan halaju seragam apabila dikenakan satu daya 10 Newton. Okey, sekarang ni dia suruh kira daya geseran pada kotak ini. Jadi sekarang ni, untuk kita kira daya geserannya, kita kena ingat tahu. Kat sini, poin utama adalah halaju seragam. Jadi bila kita kata halaju seragam, maksudnya adalah daya tu macam mana? Daya itu adalah seimbang. Jadi, bila dalam keadaan seimbang, maka daya yang bertindak pada kotak pada arah mengufuk adalah 10 Newton. Dan maksudnya sekarang ni, daya geseran adalah sama dengan daya halaju seragam tadi. Jadi, sekarang ni jawapannya adalah 10 Newton. Okey, cikgu harap awak faham dah. Okey, seterusnya kita pergi pula kepada hukum Newton ketiga. Hukum Newton ketiga menyatakan bahawa setiap daya tindakan dalam setiap daya tindakan pasti dan mesti ada satu daya tindak balas yang mempunyai magnitude yang sama dan bertindak pada arah yang bertentangan. Jadi, ada satu daya lain yang bertindak secara bertentangan. Contohnya, kalau kita berjalan ke hadapan kan. Jadi sekarang ni walaupun kita berjalan ke hadapan, tapak kaki kita akan bergerak ke belakang. Jadi sekarang tapak kaki kita akan menolak lantai ke belakang. Jadi kita bergerak ke depan dan lantai menolak tapak kaki kita. Jadi sekarang ni kita bergerak ke hadapan dalam magnitude yang sama, tapak kaki kita menolak ke belakang. Ataupun sebuah buku ni kita letak atas permukaan meja. Jadi berat buku ni bertindak ke atas meja. Jadi meja ni bertindak balas dengan daya yang sama terhadap buku tadi. Jadi semuanya daya yang meja tu kenakan kepada buku adalah pada arah bertentangan berbanding dengan berat buku tersebut. Ataupun contoh ketiga, perenang. Seorang perenang ni dia akan paksa air ke belakang. Dia gunakan tangan dan kaki dia untuk tolak air ke belakang. Jadi dia membolehkannya. Jadi sekarang ni magnitude tangan dan kaki yang menolak ke belakang tu sama dengan magnitude perenang tu bergerak ke hadapan. Jadi tindakan menolak air ke belakang menyebabkan perenang ditolak oleh air ke hadapan. Jadi itu sahaja daripada cikgu untuk minggu ni. Jumpa lagi pada minggu hadapan insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat menjawab latihan yang telah disediakan oleh pihak Master Maths. Sekian.